Okay, so last week kita dah go through penyata pendapatan. Okay, penyata pendapatan. Butiran yang ada dalam, kita recap balik, okay. Ya, butiran yang ada dalam penyata pendapatan, di mana ada jualan bersih, kos jualan, belian bersih, kos belian, belanja, untung kasar, untung bersih. Okay, so itu kita dah go through last week. Kalau siapa yang tak faham boleh tengok dekat YouTube. Dekat YouTube Very Good Tuition channel, okay. Okay, cikgu nak buat pembetulan. Last week cikgu ada silapkan pengiraan tu. Okay. Pengiraan di mana yang untuk kira jualan bersih tu. Okay, jualan bersih. Nanti di mana nak kira jualan bersih, cikgu bagi contoh karipap tu kan, 100 karipap, jualan 100 karipap RM100, tolak dengan pulangan jualan yang rosak, 10 biji rosak, jadi pulangan jadi jualan bersih untuk karipap tu adalah RM90. Okay, so bukan 990. Tu silap, cikgu silap, okay. Adalah first time, first puasa. Okay, so untuk hari ni kita akan pergi kepada penyata kewangan yang kedua. Okay, penyata kewangan yang kedua iaitu apa butiran ataupun komponen yang perlu ada dalam penyata kunci kira-kira. Okay. Ada berapa penyata kunci kira-kira kita perlu tahu? Ada berapa? Jawab dekat chat. Ada berapa? Ada berapa penyata kewangan? Ariana, ada berapa penyata kewangan yang kita perlu tahu dalam penyata kewangan? Dengar tak soalan? Ada berapa? Ada 6. Bukan. Soalan cikgu, berapa penyata yang kita perlu tahu dalam penyata kewangan? Bukan, cikgu tak tanya penyata kunci kira-kira. Cikgu tanya penyata kewangan. Kita ada berapa yang kita perlu tahu? Okey, 3 ke 2? 3 atau 2? Itu antara 3 atau 2. Itu jawapan dia. Okey, good. 3. Okey, kita perlu tahu 3 penyata. Okey, ingat. Dalam perniagaan, kita perlu tahu 3 penyata kewangan ni. Okey. Yang pertama kita dah belajar last week. Okey, penyata pendapatan. Yang kedua, penyata kunci kira-kira. So hari ni kita nak tahu apa butiran yang ada dalam penyata kunci kira-kira. Okey, kalau dalam penyata pendapatan kita ada 7 butiran yang kita dah tahu. Okey. Yang tadi cikgu recap balik tadi. Okey, untuk penyata kunci kira-kira kita perlu tahu ada 6 komponen ataupun 6 butiran. Okey. Faham? Okey, so perlu ada 6. Okey, perlu ada 6. Okey, chat ni cikgu tak tahu Kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya dekat situ. Okey, so kita ada 6 butiran ataupun komponen dalam penyata kunci kira-kira. Okey, so kita go through, kita akan pergi dengan lebih detail. Okey. Okay, yang pertama perlu ada aset semasa. Okey, aset semasa. Okey, apa tu aset semasa? Apa tu aset bukan semasa? Okey. So dua benda tu nampak sama tapi berbeza. Semasa dan bukan semasa. Okey.
Dan seterusnya kita perlu tahu ada equity pemilik. Equity pemilik tu apa dia? And then butiran yang seterusnya adalah liability semasa. Seterusnya liability bukan semasa dan yang terakhir adalah ambilan. Okey, 6 ni kita perlu tahu, wajib tahu untuk mengetahui apa yang perlu ada dalam penyata kunci kira-kira. Okey, selain daripada penyata kunci kira-kira, ada nama lain bagi penyata penyata. Okey. Hai Fatah. Okey. 4. Betul lah. Okey. So Fatah, cikgu recap balik apa yang kita nak belajar hari ni. Okey. Kita ada 3 jenis penyata kewangan yang kita perlu tahu dalam perniagaan. Yang pertama penyata pendapatan, kita dah belajar last week. And then minggu ni kita akan pergi kepada penyata yang kedua, iaitu penyata kunci kira-kira. Jadi dalam penyata kunci kira-kira ada 6 komponen ni. Kena ingat 6 komponen ni. Okey. So, antara lain bagi nama penyata kunci kira-kira adalah penyata kedudukan kewangan. Okay. In case dalam exam, dia untuk confusekan awak. Contoh dia, apakah butiran yang perlu ada dalam penyata kedudukan kewangan? So, awak pun garu kepala, tak tahu apa penyata kedudukan kewangan, tak pernah belajar. Sebenarnya penyata kedudukan kewangan sama je dengan penyata kunci kira-kira. Okey. So, yang pertama kita pergi dulu kepada aset semasa. Okey. Okey. Aset semasa adalah aset perniagaan yang bersifat tidak tahan lama. Okey, maksudnya tak tahan lama. Barang-barang atau apa-apa yang bersifat tak tahan lama, mudah cair. Contoh, okey, dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Ingat, aset ni apa? Aset ni barangan apa ataupun barangan yang kita ada. Okey. Masa dia tidak tahan lama, dia mempunyai kecairan yang tinggi. Okey, kecairan yang tinggi maksudnya macam mana? Senang nak bertukar hak milik. Okey, senang nak gunakan benda tu. Okay, kalau kita nak gunakan duit, senang je. So maksudnya benda tu tak tahan lama, sekejap je habis. Macam tu maksud dia. Okay, dan mempunyai tempoh penggunaan kurang daripada setahun. Ingat, aset semasa adalah aset perniagaan yang tak tahan lama. Okay. Okay, dia kata sini aset semasa juga mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Okay, sebagai contoh, inventory, barang-barangan ataupun stok ke, barang-barangan. Inventory, simpanan, tunai di tangan, contoh duit. Awak ada 100 dalam beg awak, dekat tangan awak. So, kalau awak nak pergi membeli ke apa, senang je dia nak habiskan ataupun nak ditukarkan. Okey. Deposit semasa dan akaun belum terima. Okey. Faham? Faham setakat ni akaun semasa? Ada nak tanya apa-apa soalan? Okey, kalau deposit semasa itu adalah bermaksud deposit macam contoh orang ramai, yang hanya boleh dikeluarkan dengan cek. Contoh awak nak keluarkan dengan cek. Awak guna buku cek lah. Awak nak bayar sesuatu, awak tulis RM100. So ada cek. Awak pergi bank, tukarkan cek tu dengan duit. Sebagai contoh, itu adalah
deposit semasa. Okey? Okey, kalau akaun belum terima macam mana? Ada siapa tahu akaun belum terima? Hmm? Ada siapa tahu akaun belum terima? Ada siapa tahu tak? Ada siapa nak jawab? Akaun belum terima. Okey? Okey, akaun belum terima adalah merupakan terimaan yang sepatutnya diterima. Okey, terimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum terima. Sehingga berakhir tahun kewangan semasa dan hendaknya diisytiharkan di dalam penyata kewangan. Okey, maksudnya akaun yang kita belum terima. Okey? Sepatutnya kita terima benda tu tapi kita belum terima lagi. Contohlah duit ke apa-apalah. Okey? Mungkin awak akan terima ia pada akhir tahun ataupun bila-bilalah. Okey. So far faham. Okey, so kita tengok akaun semasa. Okey, tengok kat sini. Akaun semasa dan syarikat XYZ Enterprise. Okey, perlu ada. Kena ingat, setiap penyata kena ada tajuk. Okey, title. Jangan lupa tajuk title. Okey, syarikat Fatah Enterprise, syarikat Arian Enterprise, syarikat Syirda Enterprise. So, kena ada tajuk tu. Okey, jangan lupa. Okey, penting kalau awak nak buat buku scrap tu. Okey. Buku scrap. Okey. So, kunci kira-kira pada berapa? 31 Disember. Okey, 2020 atau berapalah. Okey. So, ni adalah aset semasa. Dalam ni dia berada di lajur yang pertama ni. Okey. Aset semasa stok akhir. Stok akhir tu kiranya seperti entry itulah. Okey. Stok akhir 50,250. Dia ada penghutang. Okey, akaun belum terima. Yang cikgu cakap tadi lah. Contoh orang beli barang berhutang ataupun awak belum menerima lagi bayaran tersebut. Okey, penghutang ataupun. So ada lagi akaun yang belum terima. 29,000. Okey, contohlah orang beli dengan awak barang. Okey. Dia hutang dulu. Okey, awak tak dapat lagi duit ni. Duit ni awak akan terima tapi mungkin hujung bulan, hujung tahun. Okey, macam tu. Maksudnya akaun belum terima. Okey. So, untuk tahu aset semasa, just tambah je le jumlah. Okey. Dan tunai tu ada contoh tunai tu duit yang awak ada kat tangan. Okey. Okey. So, tambah 2 tu berapa semua? 50 jadi 85,250. Itu untuk aset semasa. Okey. Okey, setakat ni faham aset semasa? Fatah, faham tak? Ada soalan tak? Okey, so itu adalah aset semasa. Okey, kita pergi kepada yang kedua yang kita perlu tahu adalah aset bukan semasa. Okey, kita tahu aset semasa benda yang mudah nak cair. Okey, bukannya cair macam air tu bukan. Cairan tu adalah nama yang digunakan, perkataan ataupun yang kita gunakan dalam sesebuah penyata kewangan ataupun akaun dalam sebuah perniagaan lah. Okay, kecairan dipanggil. Okay, kalau aset bukan semasa, something benda ataupun aset perniagaan yang kita ada
yang mempunyai tempoh hayat penggunaan melebihi setahun, okey, kewangan dan tahap kecairannya adalah rendah. Susah nak cair. Maksudnya kita nak tukarkan dia kepada tunai memakan masa. Okey, bukannya mudah. Okey, sebagai contoh kenderaan, okey, kita nak dapatkan nak tukarkan kenderaan tu dan untuk mendapatkan cash. So benda tu melebihi tempoh setahun. Okay, kalau macam tunai tadi senang kan, kurang daripada setahun kita dah boleh dapat. Okay, kita dah boleh tukar. Okay, inventory, stok semua tu kita boleh senang. Okay, nak mencairkan dia. Okay, kalau untuk aset bukan semasa adalah untuk kita cairkan dia, untuk kita tahap kecairan dia rendah, susah nak cair. Contoh macam kelengkapan pejabat, okay, mesin. So itu adalah perbezaan antara aset semasa dengan aset bukan semasa. Okay, selain daripada kenderaan, mesin ataupun kelengkapan pejabat, kita boleh juga bagi contoh tanah. Okay. Nak jual tanah tu tak senang. Ada. Dia punya apa, prosedur tu panjang, banyak. Okay, kita kena buat. Ia melebihi tempoh tahun. Okey, lagi apa? Bangunan. Okey, selain daripada kenderaan, mesin, tanah ataupun perabot ke apa-apa, pejabat pun apa-apa, kita boleh juga dikira bangunan sebagai aset bukan semasa. Sebab apa? Aset ni adalah untuk membantu melicinkan perniagaan. Okey, supaya perniagaan kita berjalan dengan lancar. Okey. Okey. So kita tengok contoh dalam penyata, kunci kira-kira, aset bukan semasa. Okay, dia bagi contoh kat sini kenderaan RM30,000, perabot RM20,000. So total akan dapat RM50,000 untuk aset bukan semasa dan RM85,250 akan dapat untuk aset semasa. Jadi nak tahu dia punya ni, just tambah sahaja. Okay. So ini adalah aset perniagaan. Kalau awak nak buka sebuah perniagaan, awak perlu ada aset sebagai awak punya perniagaan lebih kukuh lah kalau awak ada aset perniagaan. Okay. Okay, next. Kita pergi kepada equity pemilik. Okay. Okay, equity pemilik adalah modal yang dilaburkan untuk memulakan perniagaan. Okay. Sebagai contoh modal permulaan. Contohlah, okay, Ariana nak buka kedai, sebuah kedai dan Ariana pun menggunakan duit Ariana sebagai modal permulaan untuk melaburkan, untuk buka kedai itu. So itu adalah merupakan equity pemilik. Okay. Equity pemilik juga adalah sebagai hak pemilik atas perniagaan. Okay. Sebab awak dah keluarkan modal ataupun awak dah keluarkan duit untuk pelaburan yang awak keluarkan tu untuk awak membuka ataupun memulakan sebuah perniagaan. So itu dikira sebagai equity pemilik, hak pemilik. Okay. Hak pemilik ke atas perniagaan. Sebagai contoh lagi, Fatah nak buka kedai nasi lemak. Okay. So Fatah mengeluarkan modal permulaan sebanyak RM10,000 untuk membuka kedai nasi lemak tu. Contohlah. So Fatah ada sebagai equity pemilik kepada kedai tersebut. Sebab awak dah keluarkan
modal untuk memulakan perniagaan kedai nasi lemak. Itu dikira sebagai equity pemilik. Okay, hak pemilik atas perniagaan. Okey, so kita tengok dalam penyata ini, kira-kira equity pemilik, okey, modal awal RM50,000, so untung bersih. Okey, biasanya modal awal equity pemilik ni, contoh awak laburkan RM50,000, bila awak dah buat kira-kira semua dengan penyata pendapatan, awak dapat untung bersih RM40,000. So awak dapat kat sini equity pemilik, maksudnya awak akan tambah dua ni. Modal awal dengan untung bersih tu awak akan dapat RM90,250 sebagai equity pemilik tu. Okey. Okey, dekat sini dia kata tolak dengan ambilan. Okey. Okey, tolak ambilan. Sekejap. Sabar, ambilan ada kat sini. Okey, sabar dulu. Okey, kita pergi dulu tengok. Okay, ambilan bermaksud pemilik mengambil aset perniagaan, barang atau tunai untuk kegunaan peribadi. Okey, ambil. Maksud ambil kat sini, ambilan barang, aset dan tunai syarikat. Contohlah, Ariana, okey. Contohlah Ariana, okey. Mengambil sedikit modal ataupun duit yang dia dapat daripada hasil dia buat perniagaan tu untuk kegunaan peribadi. Okey. So sebagai contoh dalam ni, okey, equity pemilik, okey, modal awal yang dia keluarkan adalah RM50,000. Selepas dia berniaga tu dia dapat untung bersih RM40,000, so dia dapat equity pemilik adalah RM90,250. Okey. Ambilan daripada RM90,250 ni, dia ambil RM1,000 untuk kegunaan peribadi. Jadi perlu tolak. Jadi awak akan dapat modal akhir RM89,250. So bila ambil ni, kita maksudnya kita ambil, jadi kita kena tolak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada liability semasa. Okey, liability semasa. Okey, bila kita fikir, bila ada perkataan liability tu, kita dikira sebagai hutang. Okey, liability ni adalah hutang. Okey, liability ialah sesuatu yang ditanggung. Sesuatu yang ditanggung atau dihutang oleh perniagaan daripada pihak luar. Okey, sesuatu yang ditanggung ataupun hutang. Okey. So kenapa liability boleh wujud? Ia wujud apabila perniagaan membeli barang niaga secara kredit. Awak beli secara kredit. Kredit tu maksudnya awak tak guna duit lah. Okay, awak secara kredit. Maybe secara bayaran receipt ataupun apa-apalah. Invoice. Okay. Awak beli secara invoice secara kredit daripada pembekal. Tapi awak belum jelaskan bayaran sepenuhnya. Sebagai contoh, macam Ariana nak beli kelengkapan pejabat. Okay, sebagai contoh lah, nak beli kelengkapan pejabat, awak dah ambil barang dah tapi awak tak bayar lagi. Awak tunggu pihak pembekal bagi invoice dulu ke awak, baru awak bayar. Tapi barang awak dah dapat. Itu dikira sebagai liability hutang. Okay. So, liability semasa itu apa? Okay, liability terbagi pada dua, liability semasa dengan liability bukan semasa. Okay, kalau liability semasa adalah liability semasa bersifat hutang perniagaan jangka pendek. Kalau awak hutang jangka pendek, kalau jangka pendek tu maksudnya awak boleh selesaikan bayar hutang tu dalam tempoh 1 tahun kewangan. Contoh Ariana beli ni RM500. So dalam tempoh setahun tu senang je awak nak bayar hutang tu. Itu adalah liability semasa. Maksudnya hutang jangka pendek. Okey. Sebagai contoh, akaun belum bayar ataupun overdraft bank. Akaun belum bayar macam invoice, apa-apalah. Pembayaran
yang kita boleh langsaikan hutang tersebut dalam masa kurang daripada 1 tahun. Dan tempoh 1 tahun itulah. Okey. Akaun belum bayar dikira semacam pemiutang. Okey, hutang. Okey, so kita tengok dalam ni. Okey, liability semasa akaun belum bayar ada lagi RM22,000. Okey. Okey. Jom kita tengok kepada liability bukan semasa. Okey, kalau liability semasa, hutang yang boleh diselesaikan dalam tempoh 1 tahun. Okey, kalau liability bukan semasa, maksudnya hutang perniagaan jangka panjang. Awak nak selesaikan hutang tu memerlukan bertahun-tahun lebih pada melebihi tempoh tempoh melebihi 1 tahun kewangan untuk jelaskan hutang tersebut. Dikira sebagai liability bukan semasa. Sebagai contoh kat sini dia bagi pinjaman bank, gadai, gadai janji dan pinjaman kerajaan. Okey. Bagi contoh lah awak beli ke jentera mesin. Okey tak. Awak beli kenderaan, awak beli kereta, awak beli food truck ke apa-apa. Okey, awak beli dengan pinjaman bank. So bayangkan kalau awak beli kereta, pinjaman untuk loan dia ada, kita boleh pilih nak full loan 9 tahun. Macam contoh cikgu beli kereta lah, okey, 9 tahun. Ada lagi berapa tahun lah? 5 tahun lagi ke 4 tahun lagi untuk langsaikan. So itu adalah dikira sebagai liability bukan semasa. Okey? Faham setakat ni? Faham Fatah, Syeda, Ariana faham? Okey, so kita tengok dalam penyata kunci kira-kira ataupun penyata kewangan, kedudukan kewangan. Dekat sini, okey, liability bukan semasa, contoh dekat sini pinjaman bank sebanyak 24,000. So nak tahu liability berapa yang dia ada hutang, just tambah je liability bukan semasa, tambah je semasa ni. Dapatlah. Dia punya hutang ada dalam 46,000. Okey. So 46 tak habis je punya ni. Okey, cikgu punya ni tak habis. Tak So bila awak tambah dua ni, okey, macam mana awak nak dapat 135,000 ni? Okey. Kenapa sama ni? Aset semasa, aset tambah dengan ni dia akan jadi sama. Kenapa? Okey, dekat sini. Mana cikgu punya drawing? Okey. So kat sini adalah dikira sebagai aset perniagaan. Okey, aset perniagaan. Okey, untuk part yang equity pemilik dengan liability ni adalah dikira sebagai tanggungan perniagaan. Maksudnya awak kena tanggunglah perniagaan. Tanggungan perniagaan. Soalan nak tulis. Tulis ni je. Okey. Okey. So ini adalah dikira sebagai tanggungan perniagaan. Atas ni aset perniagaan. Bawah ni adalah tanggungan perniagaan. Okey. Tak muat cikgu letak sini. Okey, so itu adalah apa yang perlu ada dalam penyata kunci kira-kira. Belum habis lagi.
Ada 6 minit untuk start video baru. Okey. So, kat sini okey, macam mana dekat sini pun boleh dapat 135,250 ni. Okey. 89,000 tadi ditambah dengan 46,000. Awak akan dapat, cuba kira, 89,250 tambah dengan 24,000 tambah 22,000. So awak akan dapat total, okey, total tanggungan perniagaan adalah 135,250. Okey? Okey. Faham? Faham tak? Okay, so itu adalah komponen atau pembutiran yang awak perlu tahu, yang awak perlu tahu dalam, yang perlu ada dalam penyata kunci kira-kira. Okey. Kita pergi kepada penyata yang ketiga. Okey, penyata yang ketiga adalah penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai. Okey, penyata kunci kira-kira sekejap. Penyata kunci kira-kira ni adalah sangat penting untuk tahu kedudukan aset dan tanggungan perniagaan pada tarikh tertentu. Okey. Penting ya, sebab untuk awak tahu perniagaan awak tu kukuh atau tidak berdasarkan aset yang awak ada. Kalau aset sikit, tak strong sangatlah awak punya perniagaan tu. Kalau ada aset banyak, ada bangunan, ada rumah, itu merupakan aset yang apa orang panggil, awak punya perniagaan tu baguslah. Okey. Hutang sikit. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyata yang ketiga. Okey, kita kena habiskan juga penyata ini minggu ni. Okey, penyata yang ketiga adalah penyata aliran tunai. Okey, penyata aliran tunai tu adalah apa? Penyata aliran tunai adalah penerimaan dan pembayaran. Pembayaran tunai dalam perniagaan bagi sesuatu tempoh yang tertentu. Okey, yang ni awak kena tengok sebab ada pengiraan. Ini penting untuk awak tahu macam mana awak nak buat penyata ni dalam perniagaan awak. Okey. First, awak perlu tahu ada 5 komponen dalam penyata aliran tunai. Okey, yang pertama baki BB. Baki BB adalah baki awal. Okey. Terus perlu ada penerimaan. Okey, maksudnya awak terima berapa, ada terima berapa apa bayaran dalam perniagaan awak. Okey, pembayaran awak belanja, awak bayar, awak belanja untuk kegunaan dalam perniagaan awak. Seterusnya ada lebihan hasil daripada awak dah tolak tambah tu akan ada lebihan, akan ada kurangan. Kalau kurangan maksudnya negatif lah. Awak jadi macam berhutang, maksudnya jadi negatif. Dan baki HB tu adalah baki akhir. Okay. So kita pergi dulu tengok apa maksud baki BB ni. Okay, baki
B adalah jumlah tunai. Okey, dengar, jumlah tunai atau simpanan yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan dalam bank atau di tangan pada permulaan atau awal tempoh tertentu. Okey, baki awal maksudnya awak ada berapa jumlah duit yang awak ada sekarang, berapa simpanan yang awak ada sekarang, sama ada awak pegang kat tangan ataupun awak ada dalam bank. Okey, sebagai contoh modal permulaan dan terbitan saham. Terbitan saham ni untuk syarikat berhad lah. Okey, kalau ataupun awak ada saham apa-apa, itu adalah merupakan baki awal. Okey, modal permulaan. Okey. So kita tengok macam mana. Okey, kalau dalam penyata aliran tunai, make sure kena ada tajuk dan nama perniagaan, tajuk, penyata aliran tunai. Okey, bagi tahun berapa. Okey, bagi bulan berapa. Okey, baki awal biasanya duduk ke atas sekali. Okey, dalam ni dia tunjuk perbezaan antara 3 bulan. Okey, bulan Januari, March, January, February, March. 3 bulan. Okey, so kat sini baki awal untuk bulan Januari yang pertama adalah 100,000. Yang kedua, bulan 2, 86,480. Dan yang ketiga adalah 93,980. So itu adalah baki awal.